tentang buku Memoir Rashid Maidin. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, kawan-kawan, ibu-ibu, ayah-ayah, para sahabat, member-member semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cuba untuk ringkaskan, tapi mungkin kita tak mampu habis. Tapi tak apa, tak habis kita akan sambung nanti. Perlu saya ingatkan, malam ni adalah lebih kepada bedah buku semata-mata, dan saya akan huraikan sikit-sikit apa yang saya tahu. Tidak bermaksud saya nak menganjur mana-mana ideologi, tidak bermaksud saya nak menjunjung mana-mana individu ataupun merendahkan mana-mana individu. Clear? Baik, Rashid Maidin. Inilah satu orang tokoh yang saya memang dalam jiwa saya memang menyematkan Pak Rashid Maidin sebagai tokoh. Okay, berbeza, terpulanglah masing-masing, ada yang mengatakan bukan tokoh, ada yang mengatakan petualang dan sebagainya, tapi saya secara peribadi saya meletakkan Rashid Maidin adalah seorang tokoh. Saya akan berikan argument saya lah, tak ada masalah. Dia terbitan Strategic Information Research Development, saya beli di MPH, harga dah RM18. Ni bukan buku-buku sudut pun tak, memang MPH je memang ada ISBN. Okay, terbitan tahun 2005 ni. Oh, Strategic Information Research Development tahun 2005. Okey, Rashid Maidin. Buku dia setebal muka surat. Buku dia setebal, dia ada gambar-gambar semua belakang ni. Buku dia setebal, ni gambar ni gambar 99 100 cun-cun. So kita nak pergi. Saya dah pernah pergi dah ke kubu depa ni. Saya dengan 2-3 orang kawan-kawan, Mama apa semua, kami pergi dah melawat kubu-kubu depa ni. Memang apa yang menariknya, memang depa masih lagi mengamalkan tulisan Jawi. Nanti kita cerita nanti tu. Okey. Baik. So tadi saya dah baca komen, ada seorang saudara komen, dia kata, "Saya ni kalau bab komunis ni terus kata apa? Saya akan lawan habis-habisan." Tak apalah. Saya pun lawan komunis. Okey. Cuma kita nak cerita pasal Rashid Maidin. Okey. Buku ni saya beli tahun, ada tahun dekat sini. Saya beli tahun bila ni? 2009 tak silap. 2010. Okey. So saya nak mulakan, ini adalah bedah buku, so kita akan ada yang kita baca, ada yang saya hurai. Rashid Maidin dilahirkan tahun 1917. Ni dia cerita. Dia kata, saya ni, dalam buku dia kata, saya baca lah tulisan dia ni. Buku ni dia sendiri tulis. Dia kata ni, "Saya ingin menjelaskan mengapa saya menulis memoir ini bagi orang tua seperti saya yang lahir pada tahun 1917 dan hari ini saya berusia 86 tahun. Tentulah banyak kenangan dan pengalaman yang ditempuhi. Akan tetapi tenaga dan ingatan saya tidak kuat lagi. Saya terlibat dalam perjuangan bersama Parti Komunis Malaya," memang disebut, "melawan penjajah Inggeris demi kemerdekaan tanah air sejak tahun 1930-an. Maka banyak orang bertanya mengapa saya mengikut wadah ini, tidak wadah lain. Mereka juga bertanya pengalaman saya, suka duka saya dan kenang-kenangan saya. Bermacam-macam lagi lah soalan yang dilontarkan. Justru tergerak jugalah hati saya untuk mencatat beberapa kisah perjuangan saya dalam PKM." Memang PKM. Ya, dia memang PKM. Dia dua entiti yang berbeza. PKM, Parti Komunis Malaya, dan satu lagi PKMM. Ya, tu lain. Itu Parti Kebangsaan Melayu Malaya kan, PKMM, Dr. Burhanuddin Hilmi. PKMM lain, PKM lain. Okey. Baik. Tetapi depa sekali dalam Putra AMCAJA. Tu tak apa, kita akan cerita sekejap lagi. Tuan-tuan tengok tu bahasa yang disusun. Baik, so saya nak mulakan. So dia lahir tahun 1917. Okey, dia menulis memoir ini pada tahun 2004 dan diterbitkan oleh Research Development ini dalam tahun 2005. Baik, dia cerita. Dia kata dia lahir dalam tahun 1917. Dia kata, tahun 1917 merupakan tahun yang terkenal. Dia kata kerana apa? Kerana berlakunya revolusi Soviet di Rusia yang disebut sebagai revolusi Oktober. Dia cerita. Tengok, orang tua ni, Pak Rashid ni, dia orang yang berilmu tinggi. Nanti kita akan tengok dia punya pembelajaran dia macam mana, dia belajar macam mana.
Tapi kita nak tengok bagaimana gaya penulisan dia. Dia orang yang mempunyai ilmu yang banyak di sudut pengetahuan duniawi, pengetahuan politik dunia. Saya membaca buku-buku Buya Hamka, dan bila saya membaca buku Rashid Maidin, saya merasakan Pak Rashid ini dia bukan orang yang just orang kata yang redah ya, apa pun tak reti. Tetapi dia adalah orang yang banyak pembacaan. Okay. Dia menyebut tentang pada tahun 1917 bulan Oktober berlaku revolusi di Rusia yang disebut sebagai revolusi Oktober, dan tahun yang sama, bulan yang samalah saya lahir, dia kata. Okey. Dia kata apa? Nama bapa saya Maidin. Okay. Nama datuk saya tak tahu. Ibu saya berasal daripada Pulau Sumatera, Indonesia, dan daripada suku Rawa. Mak dia suku Rawa. Okay. Ayah dia juga orang Indonesia. Saya sebut cepat terus lah. Ayah dia juga orang Indonesia. Mak dia juga orang Indonesia. Dia ni suku Rawa daripada Sumatera. Dia cerita dalam tahun-tahun awal itu, ketika mana di Indonesia, Belanda menekan rakyat Indonesia teruk sangat. Jadi berlakulah penghijrahan beramai-ramai orang Indonesia ke tanah Melayu. Ini memang dalam fakta sejarah negara kita. Mereka menempatkan diri mereka ke penempatan-penempatan sekitar Kelang, di Gombak. Sampai hari ini masih ada penempatan orang-orang Indonesia di Gombak. Saya duduk di Gombak lama 5 tahun. Dan beberapa kawasan lagi lah. Di Perak ada yang menjadi penempatan mereka. Jadi antara gerombolan ini datang oleh kerana apa? Kata Pak Rashid, oleh kerana tekanan daripada pemerintah Belanda di Indonesia, maka mereka berhijrah beramai-ramai ke tanah Melayu untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan di bawah siapa masa ni? Di bawah British. Okey, baik, saya sambung nah. Maka berhijrahlah mereka. Okey. Dia kata walaupun mak dan ayah dia orang Indonesia, tetapi depa tak kenal di sana. Depa cuma kenal di sini. Bila masing-masing datang bekerja di sini, mereka dipertemukan di sini di Gopeng, Perak. Dan kata Pak Rashid, di situlah saya dilahirkan. Jadi Rashid Maidin lahir di Perak, Gopeng, Perak pada bulan Oktober tahun 1917. Dia cerita dia. Okey, boleh? Boleh. Nama mak saya tak apalah tu cerita nama mak saya nak ringkaskan lah. Okey. Dia cerita apa ni? Ni pengalaman hidup dia yang membentuk karakter dia, saya nak cerita. Bila saya membaca memori ni, saya dapat lihat sebab tu saya kata dalam selalu perkongsian saya, bila kita nak menilai seseorang tokoh itu, kita kena melihat pandangan sarwa, keseluruhan apa yang dihadapi oleh dia di hadapan, di belakang, di atas dan di bawah dia. Caturan kehidupan dia. Okey, kenapa dia menjadi orang yang demikian? Bila kita nak mengkritik mana-mana tokoh, misal sebagai contoh, kita nak mengatakan Ibn Taymiyah sekian. Kenapa dia jadi keras begitu? Kita nak mengatakan Al-Imam Al-Ghazali sekian. Kenapa Al-Imam Al-Ghazali jadi begitu? Kenapa Imam Syafi'i pendapat begini? Kenapa Imam Syafi'i bila berpindah ke Mesir ada qaul jadid dia? Jadi persekitaran itu membentuk seseorang tokoh itu. Tokoh yang hebat ialah tokoh yang berubah-ubah untuk suit dengan persekitaran dia. Okey. Dia ada nas yang tak akan berubah dan dia ada waqi' yang sentiasa berubah. Nas tak akan berubah, waqi' yang berubah. Okey. Jadi begitulah dalam kehidupan orang lain pun. Jadi Pak Rashid ini dia kata masa dia dikandungkan, masa mak dia mengandung dekat dia, masa itulah pak dia cerai dia. Pak dia cerai dia. Pak dia cerai mak dia. Pak dia menceraikan mak dia ketika mana dia di dalam kandungan. Tu cerita dia. Lepas tu ayah dia cerai dia, ayah dia pergi kahwin dengan perempuan lain. Dapatlah anak-anak yang lain. Antara salah seorang adik dia ialah Yusuf Maidin, seorang ahli Dewan Undangan Negeri Perak dulu. Okey, adik satu ayah lah. Lepas tu kata Rashid Maidin, kata Pak Rashid, dia bersekolah di sekolah kebangsaan. Katalah siapa orang Perak kat sini. Dia sekolah dekat sekolah kebangsaan Sekolah Melayu Gunung Panjang Gopeng. Sebelah pagi belajar di sekolah Melayu, sebelah petang belajar agama di madrasah Kampung Gunung Mesah. Saya mengaji Al-Quran sampailah khatam. Kemudian dibuat kunduri kecil oleh keluarga saya untuk meraihkan khatam Al-Quran saya. So dia sekolah rendah Melayu macam biasa, petang pergi sekolah agama macam biasa, macam kita lah. Sekolah Arab kami panggil di utara, kami panggil sekolah Arab. Tapi sekolah kafar lah tu. Kemudian malam mengaji Quran macam orang Melayu biasa zaman-zaman dulu. Jadi bila dah habis mengaji khatam Quran, buatlah kenduri pulut kuning kan. Selalu bikin macam biasalah pun. Macam biasalah tu. Okey. Baik.
Saya sambung. Kemudian dia kata, namun saya bersekolah hanya selama 5 tahun sahaja, iaitu setakat darjah 5. Selepas itu saya terpaksa berhenti sekolah. Saya tercicir bersekolah bukan kerana apa, tetapi kerana kemiskinan. Keluarga tidak dapat membiayai persekolahan. Sebaliknya saya dapat mencurahkan sumber tenaga saya untuk kerja-kerja kehidupan seharian keluarga kami. Jadi saya buatlah kerja-kerja seperti memotong daun lalang untuk dibuat atap, membuat atap rumah, mengutip, mengangkut susu getah dan sebagainya. Saya sering mengambil upah-upah kerja-kerja ini dengan orang kampung. Dapatlah 5 sen sehari. Dia kata setakat darjah 5. Masuk darjah 6, dia dah start buat kerja-kerja kampung. Kerja-kerja yang macam mana ni? Dia start buat kerja-kerja yang macam kutip lalang lah. Tebah mesin rumput apa semua ni. Kutip macam-macam lah. Senang banget kerja kampung. Dia sara keluarga dia. Berapa gaji dia? 5 sen sehari zaman itu. Tahun bila 1924. Okey. Tuan-tuan, bila kita baca memoir dia ni, kita akan duduk di dalam zaman dia dah, tulisan seronok penulisan Pak Rashid ni. Dia macam buku Buya Hamka juga lebih kurang. Cuma pendekatan yang berbeza. Kalau kita baca buku Buya Hamka, Kenang-kenanganku di Malaya, memang Buya Hamka menasihati kita orang Melayu agar berhati-hati dengan komunis. Dia berbeza sudut pandang dengan Pak Rashid ni. Okey. Gaji dia berapa? Sehari 5 sen. Baik. Lepas tu dia kata bila dia lama sikit, mak saudara ni adalah adik kepada mak dia lah. Dia kata kahwin dengan orang kaya di Cameron Highland. Maka mak saudara dia ni panggil dia naik di Cameron Highland. Bukan di Cameron Highland lagi, dekat Tapah dah nak menghalau ke Cameron Highland. Maksudnya bila umur dia dekat sekolah menengah, dia berhijrah ke Tapah. Tadi duduk di Gopeng kan. Okey, ni dia duduk di Tapah, dia kerja kedai runcit, mak menakan dia punya mak saudara dia ataupun bapak saudara dia lah, orang kaya yang kahwin dengan mak saudara dia kata. Maka dia kata dia pun kerja lah kedai runcit tu, Speedmart tu. Bukan Speedmart lah, kedai runcit tu lah. Dia kerja kedai runcit tu di mana? Di Tapah. Dalam tahun 1929. Okey. Saya pun diambil bekerja untuk menjaga kedainya. Lagi pula saya pandai menulis, mengira dan menimbang barang-barang. Saya bekerja di situ setahun lamanya. Dia kata dia bekerja dengan bapak saudara dia ni, dengan mak su dengan pak su dia ni setahun lebih. Tetapi tak banyak gaji. Pak saudara pun tak banyak gaji. Dia kata saya telah bekerja setahun lebih lamanya, namun gaji tidak dibayar langsung. Hanya diberi makan dan tempat menginapan sahaja. Hanya pada menjelang hari-hari lebaran diberikannya lah sedikit duit hari raya. Dia kata kerja dengan mak su dengan pak su dia ni, kerja untuk jaga kedai runcit. Teruklah menimbang apa semua, mengira semua ni, tapi tak bagi gaji. Dia anggap macam anak saudara main duduk dengan dia, jagalah kedai runcit ni, gaji tak payah bayar. Sedangkan bapak saudara dia tu kaya, dia kata. Okey, baik. Lepas tu dia tak tahan lah. Setakat setahun saja. Dia kata pada tahun 1930 berlaku, saya baca tu, sampailah pada awal tahun 1930-an, iaitu ketika berlakunya krisis ekonomi dunia kapitalis. Dia akan guna perkataan macam ni tuan-tuan. Golongan haluan kiri ni, bukan saya kata lah, kita faham haluan kiri lah. Okay? Bila kita membaca karya-karya mereka, mereka ada banyak guna perkataan bila mereka nak merujuk kepada tertentu. Bila kapitalis, dia bakal sebut kapitalis. Dia bakal sebut macam tu. Okay? Kita akan jumpa perkataan macam proletar, borjuis, itu bahasa-bahasa mereka yang dipergunakan lah. Okay? Hartal dan sebagainya. Okay? Meskipun bukan perkataan itu berasal daripada mereka, tetapi mereka yang rajin menggunakan perkataan tersebut. Okay? So, setahun dia kerja dengan mak su dia. Pada tahun 1930 dia kata berlaku krisis kegawatan ekonomi dunia kapitalis. Dia kata macam tu. Okay? 1930 ialah the Great Depression yang berlaku dalam dunia lah. Terutamanya negara-negara kapitalis, betul lah, negara-negara barat. The Great Depression ni berlaku bermula tahun 1929. Dia tamat tahun 1933. Itu cerita dia. The Great Depression. Tapi dia tak kata dia tamat sangat-sangat pun, tidak. Okey. Dalam bermula tahun 33 tu dia baru nak membuka langkah. Antara negara terjejah teruk macam Britain, macam Amerika paling teruk sekali. Orang mengemih pun banyak, ramai orang tutup kedai, hilang kerja, jadi miskin, bunuh diri. Itu the Great Depression punya zaman. Tuan-tuan nak baca sejarah, tuan-tuan type the Great Depression, dahsyat. Okey, berlaku dalam tahun 1929 sampai tahun 33. Bulan Mac tak silap saya. Tetapi dia belum benar-benar berhenti tau. Sekadar pemerhatian saya, the Great Depression tak sudah tahun 33. The Great Depression hanya selesai 39, iaitu Perang Dunia Kedua. Maknanya
tekanan yang ditanggung oleh negara-negara kaya dalam Great Depression ini, mereka nak bayar balik kesusahan mereka nak bayar balik kerugian mereka nak membina balik kekayaan, mereka melancarkan perang. Sebab tu kita nak kena jaga dalam dunia hari ini, moden ini. Kita berada dalam di situasi COVID ini, mungkin tak sampai the Great Depression, tapi depresi itu berlaku. Kalau berlaku keruntuhan ekonomi yang dahsyat dalam negara-negara maju dan moden, saya bimbang kita di era perang. Negara-negara yang kaya, negara-negara yang besar ni, yang kuasa ketenteraan besar dunia, sekiranya mereka terjejas dengan apa nama ni, ekonomi kerana COVID ini, tak mustahil akan berlaku perang. Seperti mana berlakunya perang dunia kedua pasca the Great Depression. Meskipun the Great Depression disebut tamat pada tahun 33, tetapi kalau kita melihat dengan lebih dalam, dia belum benar-benar tamat. Cuma 33 dia mula mengorak langkah untuk fasa seterusnya. 39 dia mula merompak negara orang lain. Itu yang sekadar pemahaman saya. Mungkin saya silap. Tapi yang kita nak kena jaga ni yang ni. Okey. Sekarang ni pun depression juga ni. Tak sampai the great lagi lah, tapi depress itu berlaku. Kalau negara yang besar, kekuatan ketenteraan yang terkesan dengan COVID ini, tak mustahil akan ada next country yang akan be attacked by those countries. Akan ada negara yang akan diserang, mungkin akan berlaku ketegangan dan sebagainya. Okey. Dan yang akan menjadi mangsa ialah negara-negara kecil tetapi banyak sumber. Saya tak mau sebut negara mana, tapi kita doalah agar kita dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan khawatir tuan-tuan. Dalam pertarungan antara hak dan batil, hak akan menang. Lambat macam mana pun, kita akan menang. Islam akan menang. Selama kita berpegang dengan Islam, kita akan menang. Dipakai teknologi advance macam mana pun, apa sekalipun, kita akan menang. Yakin dengan Allah, jangan khawatir. Jadi dia kata, masa zaman the Great Depression tahun 30-an itu, okey, Malaya sebagai wilayah jajahan British yang terdedah kepada sistem ekonomi dunia turut mengalami kemerosotan ekonomi. Sebab Malaya dalam sistem British pun terkesan sama. Okey. Dua sumber utama paksi ekonomi Malaya ketika itu, aktiviti industri getah dan biji timah menjunam jatuh. Banyak lombong ditutup begitu sahaja, manakala getah tidak laku. Kalau laku pun harganya hanya 2 sen sekati. Maka ramailah orang Melayu dari Gopeng, Tapah dan Kampar, iaitu kawasan biji timah, yang pergi ke Cameron Highland. Dia kata masa tu kan duduk di Tapah. Ada orang lain yang banyak duduk di Kapar, di Gopeng, semua tu, yang duduk kerja dengan biji timah ni. Dia kata biji timah tutup, lombong biji timah tutup. Maka dia kata ramai orang Melayu yang hilang kerja, terpaksa naik mendaki ke Cameron Highland. Sebab industri macam teh, macam semua tu tak terkesan sangat lah, sayang apa semua ni. Yang terkesan ialah biji timah, getah dan sebagainya. Maka dia kata ramai orang Melayu yang naik ke Cameron Highland. Masa tu dia duduk di Tapah, Rashid Maidin. Maka dia kata dia pun tak berkecuali, dia naik sama. Dia naik ke Batu 30. Dia naik ke Batu 30 Cameron Highland. Dia cerita saya berpakat dengan kawan saya untuk lari ke Batu 30 Cameron Highland. Lari daripada siapa ni? Lari daripada mak saudara dia yang kedai runcit tak mau bayar duit tadi tu. Okey. Kami jalan kaki sahaja. Daripada awal pagi pukul 12.30 hari baru sampai. Mana cerita lari jalan kaki nak Cameron Highland sampai Batu 30. Okey. Maka apa kerja dia di Cameron Highland di Batu 30? Saya mendapat kerja di ladang teh-boh. Dia kerja di ladang teh-boh. Okey. Dia kerja di ladang teh-boh milik modal penjajah British. Kami bekerja mencabut rumput, maksudnya cabut rumput teh, sekitar pokok teh dengan upahnya 30 sen sehari. Pekerja-pekerja di situ terdiri daripada pelbagai kaum, terutamanya orang-orang India dan orang Melayu. Keadaan kerja di situ amatlah buruk. Cuacanya sejuk dan selalu hujan-hujan. Dan kami tidak dibekalkan dengan pakaian atau kasut untuk mengharungi dingin dan lembap itu. Dia kata Cameron Highland itu sejuk dan selalu hujan. Tetapi tauke British ni tak bagi apa pun kat kami. Tak bagi kasut, tak bagi sweater apa pun tak bagi. Cameron Highland tuan-tuan. Lah pun sejuk. Dulu tak tahu lagu benar kan. Sejuk dia kata. Tetapi pekerja kami ni para pekerja buruh ni, kutip teh ni pakai kaki ayam. Kasut apa tak ada, baju sejuk apa tak ada. Okey. Malah ada dalam kalangan pekerja yang jatuh sakit dan demam. Tetapi orang putih, pengurus ladang seorang yang bengih, dia sendiri yang datang ke rumah kongsi pekerja, asrama pekerja, dan memastikan pekerja semua bekerja di ladang meskipun demam. Orang putih tak peduli. Hang rehat di asrama, dia akan main turut di asrama. Saya hanya dapat bertahan di situ selama sebulan. Manakan tidaknya, tangan saya bengkak dan sakit, kulit melecur.
mencabut rumput-rumput. Sarung tangan usahlah dimimpikan. Sarung tangan pun tak bagi. Okey. Pagi-pagi lagi sudah kena maki hamun dengan orang putih. Damn fool dan sebagainya. Kami juga dipaksa bekerja walaupun tidak berupaya berbuat demikian. Dia tak tahan, dia kata orang putih ni melampau. Okey. Maki tiap-tiap pagi maki damn fool, bodoh apa semua ni, sarung tangan tak bagi, stokin, kasut pun tak bagi semua ni, demam pun tak boleh, kena mai kerja juga. Maka dia kata dia tak tahan. Dia kata dia cuma bertahan bekerja dekat Batu 30 tu cuma sebulan saja. Lepas tu dia pakat dengan kawan dia lari lagi. Dia naik atas lagi, dia pergi Batu 40. Okey. Maka saya berpakat lari dengan seorang kawan ke Batu 40 Cameron Highland. Di situ saya mendapat kerja sebagai kuli sukat tanah dengan upah 50 sen sehari. Tadi berapa? Tadi 3 upang, 30 sen sehari. Kali ni 50 sen sehari. Naik sikit. Okey, senanglah sedikit. Namun lebih kurang 3 bulan di situ sampai pula pesanan daripada bapa saudara saya memujuk saya pula. Yang ni saya nak tergelak. Dia kata apa? Dia kerja di situ 3 bulan, gaji sehari 5 upang, 50 sen. Kerja 3 bulan, surat sampai daripada Tapah. Bapa saudara dia, Pak Su dia tadi tu, Pak Ji Bakil tu. Pak Su dia hantar surat kata, Rashid, mailah balik kerja dengan Pak Su. Tak ada orang nak kerja dengan Pak Su ni. Siapa nak kerja dengan hang, gaji tak banyak. Pak Rashid kata, saya bekerja di situ 3 bulan, sampailah pesanan daripada bapa saudara saya memujuk saya pulang untuk menjaga kedai runcitnya. Pak saudara dia tadi ni yang tak banyak gaji tu, hantar surat, panggil dia balik. Syed, main balik lah tolong Pak Su jaga kedai ni. Hendak ditolak susah juga. Dia ini suami kepada makcik, adik mak saya. Saya pun baliklah bekerja di kedainya. Kali ini diberinya lah gaji bulanan. Kali ni pak dia bagi, pakcik dia ni bagi gaji. Okey. Kali ni pakcik dia pujuk balik dan pakcik dia bagi gaji lah. Dia kena protes macam tu. Jadi nampak tak? Benda tu yang membentuk karakter Pak Rashid ni. Rupanya kena buat macam tu, baru orang dengar cakap kita. Baru orang tunduk kepada kemahuan kita. Nampak tak? Saya cerita kat tuan-tuan ni daripada awal. Macam mana perjalanan, nampak tak? Apa yang membina karakter Pak Rashid ni? Dia sekolah darjah berapa? Tuan ingat bila tadi saya sebut? Dia sekolah darjah berapa? Darjah 5. Dia sekolah Arab dan dia mengajar Quran habis. Okey. Dia tak sambung pengajian dia. Okey. Jadi dia belajar banyak daripada pengalaman. Maka okey, ini menarik tentang Pak Rashid. Tuan-tuan, saya bagi disclaimer sekali lagi, ini adalah cerita tentang batang tubuh beliau, bukan cerita tentang ideologi beliau ataupun saya nak mengatakan komunis itu betul dan salah. Saya tak mau begitu lagi. Saya start daripada awal. Dia lahir tadi tahun 1917 kan. Dia beranak di Gopeng bulan Oktober tahun 1917. Dia masuk sekolah tahun 24, dia start ajar tahun 29, dia berhenti sekolah darjah 5. Okey, kita sembang tentang dia punya apa nama ni, batang tubuh dia. Baik. Sebulan berapa dik? Tak sebut dalam ni. Okey? Baik. Apa yang menarik pada Pak Rashid ni, dia meskipun dia darjah 5, dia orang yang sangat mencintai ilmu. Dia sangat suka ilmu. Proses pembelajaran dia tidak berhenti. Meskipun dia sekolah sekadar berhenti darjah 5, pembelajaran dia tak berhenti. Saya akan sebut nama satu tokoh yang lain yang tuan-tuan mungkin kenal, iaitu almarhum Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat, sefaham saya yang saya baca biografi dia, dia cuma sekadar sekolah sekadar darjah 2, iaitu sekadar boleh membaca, menulis dan mengira. Itu Syekh Ahmad Didat yang berjaya menggegarkan dunia Kristian, yang berdebat dengan para padri-padri Kristian dunia, yang berjaya mengislamkan ribuan orang Kristian, yang menyerupakan guru kepada Dr. Zakir Naik. Almarhum Syekh Ahmad Didat yang sekolah sekadar darjah 2. Lepas tu dia berhenti sekolah, dia kerja di kedai buku. Di sanalah dia memperkayakan ilmu dia dengan buku. Dia dikelilingi dengan buku, maka dia membaca buku, dia melazimi diri dia dengan buku, belajar tentang Kristian. Tuan-tuan, tengoklah debat-debat antara Syekh Ahmad Didat dengan pastor-pastor Kristian, bagaimana dia menumpaskan dan memalukan orang Kristian. Di sudut strategi, kebijaksanaan, penyusunan ayat dan humility dan humble, saya nampak Syekh Ahmad Didat tak mampu digugat meskipun oleh anak murid dia Dr. Zakir Naik. Itu Syekh Ahmad Didat. Bagaimana dia menyusun kalam dia, strategi dia dalam berdebat. Hebat. Itu faktanya. Jadi Pak Rashid sekolah darjah 5. Dia kata minat saya kepada ilmu tak berhenti setakat tu. Maka Pak Rashid belajar bahasa Inggeris. Siang dia kerja di kedai runcit pakcik dia. Petang ataupun malam waktu selepas waktu itu dia pergi belajar bahasa Inggeris.
Dia belajar bahasa Inggeris dengan siapa? Dengan padri. Ni ada Syed Maidin. Bukan belajar Kristian, dia belajar bahasa Inggeris. Meskipun orang tu padri, tapi dia padri orang putih yang duduk di tanah Melayu. Padri ni baik sikit lah kot perangai tu. Jadi dia melazimi padri tersebut. Dia jumpa, dia belajar bahasa orang putih kat padri tu. So dia belajar dengan padri orang putih. Masa tu British jajah tanah Melayu. Ya. Okay, ini dalam tahun berapa tadi saya sebut? 29, 30-an macam tu lah kan. 29, 30 tadi, 30 di Great Depression tu dalam tahun latar tahun bila ni? Tahun 1930. Okey. Baik. So tuan-tuan, dia pun balik kerja di Tapoh, kedai pakcik dia, dan malam dia belajar tuition bahasa orang putih. Dia bukan kelas tuition tapi dia pergi berguru. Orang Arab kata pergi talaqi. Talaqi. Talaqi ni dia pergi bertemu lutut dengan lutut lah. Dengan tok guru Kristian tapi belajar bahasa Inggeris. Baik. Namun minat saya untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan tidaklah kunjung padam. Jadi pada masa yang sama saya belajar bahasa Inggeris dengan seorang mubaligh Kristian yang giat menyebarkan agama Kristian dalam kalangan orang asli. Dia kata dia duduk di Tapoh. Tapoh ni kan nak ke Cameron Highland lah. So di situ masih ada penempatan orang asli zaman itu lagi. So dia kata dia balik kerja di kedai pakcik dia. Dia tengok ada seorang padri Kristian ni duk menyebarkan ajaran Kristian. Dia pergi jumpa padri tu, bukan nak masuk Kristian tapi nak minta ajar bahasa orang putih. Jadi dia kata masa tu padri Kristian duk sibuk giat menyebarkan ajaran Kristian dalam kalangan orang asli. Daripada buku ni, sebab tu tuan-tuan ingat tak dalam sembang santai sebelum ni saya pernah sebut, kalau tuan-tuan nak cari satu-satu bahan bacaan yang dengan satu bahan bacaan tuan-tuan dapat banyak info yang pelbagai. Nak baca buku apa? Baca buku biografi. Di samping tuan-tuan dapat info tentang tokoh itu, secara tidak langsung tuan-tuan akan dapat info tentang sejarah persekitaran setempat masa tu dan sejarah persekitaran masa tu. Bacalah buku biografi siapa pun. Tuan-tuan boleh baca buku Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna, Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, siapa pun lah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan-tuan baca biografi mereka, Al-Imam Syafi'i, tuan-tuan akan dapat sekaligus dalam masa yang sama apa yang sedang berlaku dalam fasa kehidupan dia tu, sekitar dia, kerajaan dia, apa yang berlaku masa tu. Jadi sebab tu kalau orang tanya saya tips, macam mana kita nak baca bagi banyak ilmu, baca bacaan yang bersifat tokoh. Jadi tuan-tuan akan dapat ilmu tentang tokoh dan pasal persekitaran dia sekaligus, tentang geopolitik dia serentak. Bila tuan-tuan memang rajin baca, tak apalah baca banyak-banyak ilmu, tak apa. Tapi maksudnya kalau masa terbatas, saya ni masa terbatas, kerja saya banyak, saya tak ada baca banyak buku, Ustaz. Ada buku-buku yang saya baca, saya faham semua. Baca buku tokoh. Cari buku tokoh mana pun, tuan akan faham. Beli buku Allah Irham Ustaz Fadhil Noor ke, buku Datuk Seri Ibrahim ke, buku Datuk Seri Najib ke, Tun Razak ke. Saya ada Tun Razak di Iraq. Bila kita baca buku Tun Razak, kita walaupun kita baca biografi Tun Razak, tetapi sekaligus kita dapat tahu tentang Felda, tentang dasar ekonomi Melayu, tentang 13 Mei, kita akan dapat faham tentang dasar pelajaran dan sebagainya. Jadi apa lagi saya nak cerita kat tuan-tuan? Maksudnya, poin saya kat sini adalah apa? Kita faham apa? Masa ni orang Kristian giat menjalankan aktiviti kristianisasi. Maksudnya orang British masa ni, mereka menjalankan usaha dasar kristianisasi terutamanya dalam kalangan orang asli di hutan-hutan. Itu faktanya. Maka saya belajar bahasa Inggeris dengan mubaligh itu 1 tahun lamanya. Kemudian beliau, iaitu mubaligh Kristian itu, memperkenalkan kepada saya sebuah sekolah gaya pos di Jakarta. Saya pun ambil kursus gaya pos itu selama setahun pula. Habis belajar dengan orang putih ni, Tok Guru Kristian ni kata kat dia, dekat Indonesia ada tuition gaya pos. Zaman saya sekolah rendah dulu ada tuition gaya pos adabi, maktab adabi, kalau di Pulau Pinang lah. Dan saya didik pun ada tuition gaya pos, surat khabar dulu. Kalau tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan yang era saya 80-an, 90-an, tuan-tuan akan biasa dengan tuition gaya pos ini. Dulu di maktab adabi di BM, sekarang dah jadi sekolah Masriah dah. Ada tuition gaya pos, periksa pun gaya pos, tak silap saya masa tu ada. Okey, siapa yang bayar saya ataupun atas sikit pada saya akan biasa dengan tuition gaya pos ini. Pada tahun 33 saya bekerja, saya berumur 16 tahun, saya bekerja menjual barang-barang runcit di kedai bapak saudara dia. Tadi tu saya sebut dah. Okey. Dia duk jaga kedai runcit pak saudara dia lagi berapa tahun dah ni? Pada tahun 30 tadi sampai 33 dah 3 tahun dah. Saya dibenarkan juga membuat kerja sambilan. Pak saudara dia kata dia tak apa Rashid, nak pergi buat kerja part time, pergi lah. Maknanya pagi dia jaga kedai runcit pak saudara dia, petang dia pergi tuition yang tu kan.
Lepas tu dia dah tak tuition dah dengan padri tu, dia pergi tuition gaya pos dekat Jakarta. Lepas tu bila dah habis dah tuition tu, dia dah pandai bahasa Inggeris dah. Dia kata habis dia belajar bahasa Inggeris, umur dah 16 tahun, pagi-pagi dia tuition, dia kerja kedai runcit, petang dia pergi buat kerja part time. Okey. Apa dia buat? Saya pun pergilah ke sebuah syarikat jana kuasa elektrik milik orang Perancis dekat situ. Maknanya zaman itu di tanah Melayu bukan kata British saja. Orang Perancis ada, orang Serani, dan macam-macam jenis orang main duduk buka perniagaan di situ. So, dia cerita tahun 33 petang dia pergi kerja stesen jana kuasa elektrik. Okey, milik orang Perancis. Pengurus jana kuasa elektrik enjin turbin 37 kilowatt itu seorang Serani. Dia ceritalah pengurus semua tu. Tak apalah, saya nak dekatkan itu. Okey. Dalam tempoh 2 tahun dia kerja dekat penjana elektrik tu. Okey, jana kuasa elektrik. Dalam tempoh 2 tahun dia kerja kat situ. Okey. Dapatlah saya belajar sedikit sebanyak ilmu dan kemahiran bidang elektrik sehingga saya lulus dan mendapat CJ kelas 2. Dia tak belajar saja. Dia tak kerja saja rupanya Pak Rashid ni. Maknanya sambil dia kerja kedai runcit pagi, petang dia kerja jana kuasa elektrik, sambil dia kerja, sambil dia duduk ikut pengurus bangsa Serani tu, dia belajar pasal elektrik. Dia belajar, kemudian dia pergi ambil periksa elektrik dan dia lulus CJ elektrik kelas 2. Saya pun tak faham sangat kelas-kelas macam ni macam mana kan. Yang bidang elektrik dia mungkin faham. Okay, saya tak faham sangat. Dia lulus CJ elektrik kelas 2 dia kata. Okey, baik. Gaji saya pun dinaikkanlah kepada RM30 sebulan. Ketika itu umur saya lebih kurang 16 tahun. Saya pun kahwin. Dia kerja di jana kuasa elektrik. Dia ambil sijil elektrik, dia lulus kelas 2. Lepas tu dia dapat gaji, dia naik gaji dia sebulan RM30. Chargeman kot, mungkin chargeman lah kot. Okay. Sebulan RM30 gaji dia sebulan dan umur dah 16 tahun dia kahwin, dia kata. Okay, dia umur 16 tahun. Siapa isteri dia? Isteri dia nama Hamidah. Isteri dia tidak pernah masuk sekolah. Begitu juga ibu bapaknya. Dia pun tidak keluar rumah. Hanya duduk mengasuh anak-anak. Okay. Ketika bekerja di Tapah, saya mendapat seorang cahaya mata. Anak dengan Hamidah ada 4 orang kesemuanya. Tadi orang tanya, anak Pak Rashid ada berapa orang? Ada 4 orang. Okay. 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 Lepas lama dia kerja tu, dia kata, anak pun makin besar. Dia rasa dia kena ubah hidup dia. Okay, ni tahun bila ni? Tahun 33 ni. 33 tadi start. 2 tahun belajar elektrik, so 35. Dia kata, ni tahun 35. Dia kata, aku nak kena ubah hidup aku. Anak makin besar. So, aku kena tingkatkan gaji aku, tingkatkan skill aku. Okay. Maka, daripada pengalaman kahwin tu, dia kata, saya pun belajarlah daripada hidup bahawasanya benarlah saya faham bahawa untuk menampung kehidupan keluarga, kita terpaksalah berhempas pulas, membanting tulang untuk mendapatkan wang. Untuk mendapat pekerjaan yang lebih besar gajinya, haruslah pula mempunyai kepandaian dan kemahiran yang khusus. Dia kata, nak dapat gaji lebih, kena ada, dia panggil niche area ataupun specialize ataupun kepakaran khusus. Ini Pak Rashid kata, sekarang pun macam tu. Dia ada kepakaran khusus, gaji dia akan lebih berbanding orang lain. Okay. Kepandaian yang sama macam orang lain, kita ada degree, dia ada degree, tetapi kita ada satu X factor. Kepakaran khusus. Maka Pak Rashid kata, saya sedar saya perlu ada satu kepakaran khusus yang membolehkan gaji saya lebih pada orang lain. Okay. Oleh itu, saya berusaha untuk meneruskan pelajaran bahasa Inggeris dan menumpukan perhatian kepada kemahiran dalam bidang elektrik dan mekanikal. Untuk tujuan ini, saya memohon ditukarkan ke Kampar di Talam Mines Company Limited yang juga milik orang Perancis. Maka dia tukar pergi company lain. Zaman tu dah lompat company ni. Lompat company boleh demand. Okay. Walaupun dengan gaji yang rendah sedikit, so dia pergi ke syarikat baru, gaji dia rendah lagi, turun. Tadi tu di Tapah gaji dia RM30 sebulan. Dia tukar pergi Kampar, gaji dia turun RM25 sebulan. Tetapi kata dia, syarikat baru dia dekat Kampar dia lebih besar. So peluang untuk dia belajar lebih banyak, dia kata. Nampak pemikiran dia. Syarikat lama dia di Tapah, syarikat Kelang, gaji dia RM30 besar dah. Dia minta tukar pergi Kelang satu lagi, gaji lebih kecil, tetapi company tu besar, dia ada ruang untuk dia belajar.
Okey. So dia rela walaupun gaji dia kurang. Maka gaji dia sebulan RM25 dekat Talam Company Limited tu ditapah. Baik. Walaupun dengan gaji rendah sedikit, iaitu RM25 sebulan. Namun 6 bulan kemudian gaji saya dinaikkan semula kepada RM30. Okey, dengan wang sebanyak itulah saya menyara keluarga saya dan membiayai adik saya iaitu Yusof Maidin belajar di sekolah vokasional. Yusof Maidin ni tuan-tuan orang politik. Dia orang politik Perak. Dia ahli Dewan Undangan Negeri Perak. Tuan-tuan boleh Google tengok Yusof Maidin. Okey, adalah adik daripada Rashid Maidin. Okey. Saya sambung lah. Ini saya highlight ni. Di Kampar, pada waktu siang saya bertugas menjaga enjin. Ni masa di Kampar dia dah pindah daripada Tapah dah, dia pergi Kampar. Waktu siang dia kerja jaga enjin. Sebelah malamnya pula saya pergi ke kelas malam untuk meneruskan pelajaran bahasa Inggeris. Saya berbuat demikian selama 1 tahun setengah. Sehinggalah lulus peperiksaan bahasa Inggeris yang diadakan di Ipoh. Maknanya siang kerja, malam pergi belajar tuition bahasa Inggeris lagi, sambung. Further lagi dia punya English dia. Ni di Kampar, siang kerja, company orang Perancis tu. Dia sambung bahasa Inggeris malam-malam. Sampai dia pergi ambil periksa dekat Ipoh. Dia tak abang kat mana. Saya rasa sekolah star ke, kalau Ketua Rahman kot, tak tahulah. Tapi dia pergi ambil sijil, dia pergi ambil periksa orang putih. Luluslah peperiksaan bahasa Inggeris. Zaman tu ada periksa bahasa Inggeris. Zaman tu ada periksa bahasa Inggeris. Tuan-tuan, kita anak muda kena banyak rajin bersembang dengan mak kita, ayah kita, pak menekan kita, mak menekan kita, tok menekan kita. Bila kita bersembang, kita akan banyak dapat info-info orang dulu-dulu. Mak saya rajin cerita pasal zaman-zaman dulu-dulu macam mana pakaian, macam mana budaya, macam mana 13 Mei, macam mana. Saya rajin tanya. Jadi kita banyak terdedah dengan benda-benda macam tu. Saya suka bertanya. Baik. Jadi zaman tu ada periksa bahasa Inggeris. Itu yang saya tahu. Mak saya tu periksa orang putih. Okey. Baik, pada tahun 1938 pula, saya menduduki ujian electrical chargeman dan memperolehi kelas 1. Sebab tu dalam memori ni Pak Rashid kata, satu kerja khusus, specialized, niche area, kepakaran tertentu, khususon. Yang sekarang yang sedang dunia kapitalis untuk buat ni, dia panggil multitasking. Itu menipu orang sebenarnya. Itu adalah dengan tujuan untuk nak meminimaliskan pekerja, mereka kempen multitasking. Okay. Tapi itulah fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Kalau kalau kita tinggalkan benda tu, kita kata lawan lah. Orang lain tak tinggal. Dia go for multitasking. So dia akan dapat grab peluang tu. Kita akan ketinggalan di belakang sambil menjerit saja. Kan? Saya faham maksud multitasking tu. Tapi hakikatnya kita kena turun juga untuk bertempur dalam dunia ni. Saya kata kepada anak-anak murid saya di sekolah, zaman saya dulu ada 2 bahasa dah power dah. Okay. Tapi zaman hampa nanti 3 bahasa atau 4 bahasa baru power. 2 bahasa tak cukup dah. So dia dapat sijil bahasa Inggeris lulus dan dia dapat sijil chargeman kelas 1. Baik. Lepas tu bila dia ada sijil chargeman kelas 1, dia kata takkan saya duduk diam, saya tukar company lain. Untuk mendapat gaji lebih tinggi, saya beralih pula ke sebuah syarikat lombong biji timah milik British, iaitu Kinta Consolidated Company Limited. Saya rasa ni terkenal ni. Okay. Kinta Consolidated Company Limited yang beroperasi di Tanjung Tualang, berhampiran Pekan Kampar. Okay. Majikan pun mengiktiraf kelulusan dan kemahiran saya itu. Boleh berbahasa Inggeris dan ada sijil electrical chargeman kelas 1. Maka saya pun diberikan gaji 2 kali ganda, iaitu RM60 sebulan. Tinggilah juga gaji saya pada masa itu. Buruh biasa hanya mendapat 60 sen sehari, iaitu RM18 sebulan. Kurang daripada setengah gaji saya. Dia kata, buruh biasa kat Kelang tu gaji sebulan RM18. Tetapi gaji saya berapa? RM60. Okey. Disebabkan kemahiran yang dia ada itu. Okey. Darjah 5 tuan-tuan. Kali ini saya ditugaskan untuk menjaga enjin kapal korek biji timah. Di situ kaum buruhnya berbilang kaum dan ada kesatuan buruh. Okey, masa company tu lebih besar, kaum lebih ramai, dah ada kesatuan buruh. Okey. Dia dah mula jumpa dengan orang Melayu, orang Cina, orang India, ada persatuan pemandu, kemudian ada persatuan pekerja lah. Dah ada union dah, dia kata. Masa tu baru dia terdedah.
Kerja sampai tahun 1941. Sampai tahun 1941, kerja di tempat lagi di situlah, di Kinta Consolidated apa tadi tu? Kinta Consolidated Company Limited di Tanjung Tualang, Kampar. Dia kerja di situ. Kemudian dia kata di dekat tempat kerja tu dia jaga mesin kapal korek. Kapal korek bilik timah besar tu. Lepas tu dia kata tiba-tiba masa tahun 1941 dia tengok ada seorang pemuda Tionghoa. Ni nak masuk cerita dah ni. Okay. Dia tengok dekat kelang dia ni ada seorang pekerja Tionghoa bangsa Cina yang nama dia Rafael. Eli Rafael. Lai Rafael. Okay. Dia kata, saya duk perhati Cina ni, cara dia bercakap, cara dia bekerja, cara dia berjalan, nampak macam budak pandai, dia kata. Ni disebut, saya baca lah. Pada tahun 41, seorang pemuda Tionghoa masuk bekerja di situ. Dia pandai bercakap 3 bahasa, Cina, Melayu dan Inggeris. Tetapi yang anehnya ialah dari tutur kata dan tingkah lakunya, dia ialah orang yang terpelajar. Mengapa pula sanggup bekerja menjadi kuli yang hanya menerima upah 7 kupang sehari? Kerana dia pandai bergaul dan mesra dengan orang, tak berapa lama kemudian dia pun menjadi rapat dengan saya. Pernah sekali saya bertanya kepadanya tentang mengapa dia datang bekerja di situ yang upahnya amat rendah. Dengan ringkas saja dia jawab, cari makanlah. Setelah bergaul rapat dan sama-sama terlibat dalam pekerjaan di situ, akhirnya pemuda itu memperkenalkan kesatuan buruh yang membawa saya menjadi ahlinya. Pada masa itu ada beberapa orang buruh Melayu yang juga sama-sama bertugas dengan saya. Kalau tak silap, kesatuan itu diberi nama Kinta Mining Workers Association. Rupa-rupanya pemuda itu ialah seorang kader penting Parti Komunis Malaya yang datang membangkitkan semangat kemerdekaan dalam kalangan buruh di situ. Beliau dikenali dengan nama Lai Rafael. Pada tahun 41, dia jumpa dengan lelaki Tionghoa ni. Maka mereka pun, lelaki Tionghoa ni kata, kita tubuhkan Persatuan Sekerja. Ingat tak saya cerita, geng-geng Parti Komunis ni, mereka menusuk masuk dekat persatuan-persatuan pekerja. Ini adalah modus operandi Parti Komunis bukan sahaja di tanah Melayu, di seluruh dunia. Mereka akan masuk ikut Persatuan Pekerja. Okay? So, mereka, modus operandi pertama mereka, mereka akan fokus dekat Persatuan Pekerja dulu. Sebab dengan Persatuan Pekerja, union lah, mereka dapat mendesak kerajaan. Okay? Baik. Lepas tu tuan-tuan, dia kata dia pun rapat dengan Lee Rafael ni kan. Bukan Rafael. Rafael. R-A-I-F-E-L. Nanti di kemudian bab, Pak Rashid kata dia mengiktiraf Lee Rafael ni untuk guru politik dia. Okay? Maka dia kata dia pun lama-lama dia rapat dengan Lee Rafael ni. Lee Rafael ni siapa? Dia seorang Cina, nama dia Toh Lung San. Siapa yang baca tentang komunis dia akan kenal nama ni, Toh Lung San. Toh Lung San ni mati kena pancung dengan Jepun. Dikelayak ramai. Dan kematian itu membangkitkan semangat orang Cina dan orang Parti Komunis Malaya dalam kalangan orang Melayu juga. Toh Lung San ni lebih awal daripada Chin Peng. Nanti tuan-tuan akan dengar nama-nama macam Chin Peng dan sebagainya tu kan. Kemudian Suryani Abdullah. Suryani Abdullah ni nama Cina dia, saya tak ingat. Dalam ni ada. Suryani Abdullah ni Cina. Dia satu sekolah dengan Chin Peng, dengan Toh Lung San ni. Okey, lepas tu depa ni Cina tapi yang lahir di tanah Melayu. Okey. Lepas tu kata Melayu. Lepas nanti kita cek balik, tapi depa ni bersekolah di tanah Melayu. Lepas tu Suryani Abdullah ni dia ada nama Cina dah, saya tak ingat. Tan Ming Ching ke apa. Nanti saya baca balik. Dia berkahwin dengan Abdullah Sidi. Dia kahwin dengan Abdullah Sidi, orang Islam kita lah, Abdullah Sidi, regimen ke-10. Dia masuk Islam, dia tukar nama dia Suryani Abdullah. Depa ni satu angkatan dengan Chin Peng apa semua ni. Okey. Faham dekat tu. Kerana wataknya yang merendah hati dan mudah mesra, saya selalu mencari masa-masa berbual dengan Rafael. Dalam perbualan-perbualan itu, Rafael tak jemu menyelitkan bahan-bahan pemikiran untuk saya. Mula-mula saya diterangkan keadaan Malaya yang kaya raya dan rakyat Melayu sebagai pribumi. Tapi sayangnya kekayaan itu bukan milik rakyat. Kekayaan itu dikaut oleh kaum pemodal Inggeris balik ke negerinya. Lihatlah, awak sendiri orang Melayu makan gaji dengan orang putih di rumah awak sendiri, kata Lee Rafael kepada saya. Maknanya Lee Rafael ni duk bancuh otak dia, duk bangkitkan semangat nasionalisme dekat hati dia. Dia kata apa orang Melayu duk tanah Melayu, kekayaan orang Melayu, apa kerja untuk orang putih ambil harta hangpa. Jadi dia mula tersedar, dia kata betul juga lah, baru dia tersedar.
Dia menerangkan kepada saya bahawa orang Melayu sendiri adalah bangsa yang gagah dan berani. Di Perak pernah muncul Datuk Maharaja Lela yang melawan penjajah, tetapi kerana kekuatan askar penjajah yang lebih unggul, beliau telah tewas. Sambil menunjukkan ke arah Lombong, Raifel memberitahu bahawa betapa rakusnya penjajah merompok kekayaan tanah air kita, sedangkan rakyat kita yang menderita dan miskin sanggup pula menjualkan tulang empat keratnya kepada kaum kapitalis Inggeris. Selain memberikan penerangan itu, Raifel telah memberikan kepada saya sebuah buku yang ditulis oleh pengarang Itali. Kalau tak salah ingatan, tajuknya The Japanese Aggression. Buku itu selain memuatkan rencana-rencana, juga memaparkan foto-foto tentang kekejaman kaum fasis Jepun. Berkenaan dengan buku tersebut, Raifel telah menerangkan tentang kaum fasis Jepun yang ketika itu sedang menguasai China dan memberitahu bahawa fasis Jepun akan menceroboh sampai ke Asia Tenggara termasuk Malaya. Tetapi dia memberikan kepastian bahawa kaum fasis Jepun amat ganas, maka dia tidak akan dapat bertahan lama, bahkan rakyat akan lawan bermati-matian. Lee Raifel ni masa tahun 1941 tu dah bagi tahu dia dah. Dia kata Jepun sekarang ni dah kontrol dunia dah tewaskan Rusia, dah kuasai China dah, dan Jepun akan datang ke negara tanah Melayu ni. Lee Raifel tu habaq kat Rashid Maiden. Masa tu dekat tanah Melayu ni orang putih lagi. Dan Lee Raifel ni, Toh Longsan ni kata kat Rashid Maiden, nanti Jepun mai, Jepun lagi ganas. Dan kata Lee Raifel, nanti bila Jepun mai, orang Melayu akan bangkit. Sebab apa? Sebab Jepun ni dia tak ada toleransi, dia ganas. Maka orang Melayu bila hang tipu dia, dia boleh maafkan, dia boleh maafkan. Itu panggil orang Melayu, maafkan saya. Orang Melayu macam tu. Hang boleh lembut dengan dia, hang tipu dia sikit-sikit, lepas tu hang minta maaf, dia maafkan. Hang tipu dia lagi, hang biadab, lepas tu hang minta maaf, dia maafkan. So itu sifat orang Melayu. Tetapi hang jangan cuik dia. Hang jangan orang panggil apa? Tekan dia. Bukan tekan. Hang jangan provoke dia. Hang buat macam tu, dia akan bangkit melompat. Itu bangsa Melayu. Bukan Rashid Maiden kata ni. Dia kata Cina, Toh Longsan ni habaq dia. Macam tu. Dia kata orang Melayu ni nanti zaman British dia tertindas sebab dia tertipu dengan Inggeris. Inggeris kan pandai cakap, pandai bergaya, pandai nampak lagak macam pemimpin, the white man burden kan. Dan kata Pak Rashid dalam buku dia ni, dalam bab yang lain, dia kata kami ni daripada kecil dah ditanamkan oleh mak ayah kami hormat orang putih, hormat orang putih, hormat orang putih. Jumpa sebut good morning sir, good morning sir. Jadi perasaan orang putih tu tuan menebal dalam hati orang Melayu zaman tu. Jadi tak ada langsung perasaan nak melawan, itu tidak ada. Sampailah dia jumpa dengan Toh Longsan yang beritahu dia, sebenarnya orang putih duk main kita ya, tapi tak apalah, nanti Jepun masuk, Jepun ganas, Jepun provoke, Jepun pukul, orang Melayu masa tu akan bangkit, dia kata. Bila akan bangkit? Esok kita sambung. Nanti kita sambung next siri. Kita sambung nanti kedatangan Jepun ke tanah Melayu, apa jadi, perjuangan pasca Jepun dan masuk kepada era komunis dan sebagainya. Boleh? Terima kasih banyak-banyak atas tontonan daripada tuan-tuan. Kita akan sambung selepas ni. Kalau ada ruang lagi, sambungan lepas ni. Bila Jepun masuk ke tanah Melayu, apa jadi? Daripada perspektif Pak Rashid Maiden. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.